أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, kerana dengan izinnya, taufik dan hidayah daripadanya, maka alhamdulillah hari ini kita dapat bersiaran secara langsung walaupun tak dapat berada dalam satu majlis yang sama. Tak apalah, alhamdulillah, ya Allah Ta'ala masih mempertemukan kita dalam halaqah ilmu walaupun secara maya. Tak apa, yang penting kita doa semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima amal ibadah kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima apa kita kata amal puasa kita khususnya, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya memberikan kepada kita kelebihan. Moga-moga Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar pada Ramadan kali ini, insya-Allah. Jadi ya, walaupun kita tak dapat bertemu dalam satu majlis kita kata tadi, tapi kita dapat bertemu di alam maya ini, moga-moga Allah kira ini pun sebagai satu amal jariah kita, insya-Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan ya sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok ayat yang biasa dibacakan bila hadirnya bulan Ramadan, iaitu ayat daripada suratul Baqarah ayat 186. Ya, suratul Baqarah ayat 186. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, ayat 186 daripada suratul Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Allah Taala menyebutkan bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah Taala turunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia dan penjelasan kepada manusia, dan juga sebagai pembeza di antara yang hak dan yang batil. Maknanya Al-Quran ini diturunkan adalah sebagai panduan kepada kita untuk memberitahu pada kita apa yang betul, apa yang salah. Yang betul kita boleh ikut, yang salah kita kena tinggal. Tak kiralah ya, siapa yang suruh buat ke, siapa yang suruh tinggalkan, bukan ma'yar ataupun dia punya penilaian bukan pada orang, tetapi penilaian dia pada ketetapan Al-Quran dan ketetapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ayat 186 daripada suratul Baqarah yang menceritakan bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia. Untuk apa petunjuk ni tuan-tuan? Semuanya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan juga di akhirat. Baik. InsyaAllah kita tengok beberapa pengajaran ya yang boleh kita ambil sikit sebanyak untuk petang ini. Moga-moga bermanfaat untuk kita bersama tuan-tuan. Ya, jadi yang pertama kita tengok keterangan dan pengajaran daripada ayat ini ialah yang pertama, kemuliaan Ramadan dia terkait dengan Al-Quran. Okey, kemuliaan Ramadan terkait dengan Al-Quran. Cuba tengok apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam mengulas ayat ini. Imam Ibn Katsir kata, Allah Ta'ala memuji bulan Ramadan ini berbanding dengan bulan-bulan yang lain kerana berlakunya peristiwa penurunan Al-Quran padanya, yakni pada bulan Ramadan. Maksudnya Imam Ibn Katsir kata bahawa apa kita kata, kemuliaan bulan Ramadan ini sebab musabab dia ialah kerana terkaitnya dia dengan Al-Quran. Mulianya bulan Ramadan bukan kerana nama dia Ramadan. Okey, tapi kemuliaan Ramadan kerana sebab yang lain, iaitu sebabnya ialah diturunkan padanya Al-Quran. Jadi kalau kita tengok kan, sebagai contohlah kita kata, seorang tu dia hebat bukan kerana nama dia. Ya, seorang itu hebat bukan kerana nama. Seorang itu masuk syurga atau masuk neraka bukan kerana nama. Tapi seseorang itu masuk syurga ataupun masuk neraka ya secara asasnya adalah kerana amal perbuatan dia. Okey, bukan kerana nama dia, bukan kerana nama dia sekian memastikan dia masuk dalam syurga, tak. Kerana nama dia sekian maka dia masuk dalam neraka, tidak.
ya, masuk neraka, masuk syurga, ini memang ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bukan kerana nama. Jadi berbalik kepada Ramadan ini tadi, maknanya kemuliaan Ramadan bukan kerana namanya Ramadan, tapi adalah kerana kaitannya dengan peristiwa penurunan Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan pada bulan Ramadan ini. Jadi apa yang boleh kita fahami di sini untuk kita ambil iktibar, ya, ialah apa yang kita nak faham, setiap kemuliaan mesti ada sebab musabab dia. Kalau kita nak jadi mulia, kalau kita nak jadi hebat, maka kita kena letakkan Al-Quran, kita letakkan hadis baginda Nabi SAW di hadapan kita. Okey, jadi panduan hidup kita. Maksudnya dalam bahasa mudahnya, apa yang Al-Quran, apa yang hadis Nabi kata, yang ni kena buat, maka kita kena buat. Apa yang Al-Quran kata, benda ni jangan buat, hadis Nabi pun kata benda ni jangan buat, maka kita jangan buat. Itu saja prinsip nak bahagia hidup dunia akhirat, nak selamat dunia akhirat. Ikut panduan Al-Quran dan juga sunnah baginda Nabi SAW. Apa yang Quran suruh buat, buat. Apa yang Quran dan hadis Nabi suruh tinggalkan, tinggalkan. Apa yang tidak dibicarakan oleh Al-Quran, apa yang tidak dibicarakan oleh hadis baginda Nabi SAW, yang itu terpulang kepada kaifiat dan cara kita nak laksanakan. Baik. Jadi, kalau kita tengok, ya, ada satu riwayat hadis berkenaan dengan perkara ni. Ya, kita nak kata tadi bahawa kemuliaan Ramadan kerana Al-Quran. Kemuliaan kita, manusia, juga kerana Al-Quran. Ya, kemuliaan satu bangsa, kemuliaan satu kaum, semuanya adalah kerana Al-Quran. Terpeliharanya masyarakat, terpeliharanya kita daripada musibah, balak, bencana Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya kerana kepatuhan kita kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana diturunkan padanya ataupun keterangannya ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita tengok. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim yang mana disebutkan oleh Nabi SAW, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Lebih kurang maknanya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat, ya, memuliakan satu kaum ini, ya, satu masyarakat ini adalah kerana Al-Quran. Okey, Allah mengangkat darjat satu kaum kerana Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala wa yada'u bihi akharin, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjatuhkan, membinasakan, menghancurkan satu-satu kaum, satu masyarakat, satu negara. Sebab apa? Sebab mereka ini membelakangkan Al-Quran. Maknanya kalau kita nak bahagia dunia akhirat, kena ikut Al-Quran. Sebab itu kadang-kadang orang tanya, "Ustaz, dia ni dah ikut Al-Quran sepenuhnya, tapi kenapa Allah turunkan kepada dia penyakit? Kenapa Allah tak bagi dia kaya? Dia dah ikut sepenuhnya tuntutan Al-Quran, tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan dia sakit itu, sakit ini dan sebagainya?" Jawapan kita mudah saja, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia cinta kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan uji dia. Turunkan kepada dia pelbagai bentuk ujian untuk apa? Orang yang baik ni, kalau Allah turunkan pada dia ujian, adalah untuk mengkafarahkan dosa-dosa dia ataupun untuk mengangkat darjat dia. Itu saja. Kalau orang buat jahat, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada dia balak dan bencana, sama ada dua, sama ada itu sebagai azab ataupun sebagai teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia supaya dia berubah. Okey, baik. Jadi itu kita kaitkan dengan Al-Quran tadi. Jadi letakkan Al-Quran di hadapan kita, insya-Allah kita akan jadi selamat, ya. Begitu juga kalau kita tengok kadang-kadang ada sebahagian orang yang berterusan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, melanggar perintah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, melanggar perintah-perintah yang ditetapkan oleh Nabi di dalam sunnah baginda Nabi SAW. Apa yang Islam suruh buat, dia tak buat. Apa yang Islam kata buat, dia tak nak buat. Apa yang Islam kata jangan buat, yang tu dia nak buat pula dah. Jadi orang macam ni macam mana, tuan-tuan? Sebab kadang-kadang kita melihat orang yang melanggar, berterusan melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang macam ni, berbagai bentuk nikmat, kekayaan, kemewahan Allah terus bagi. Sedangkan kita tengok dia asyik melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kenapa benda ni terus berlaku di hadapan mata kita? Tak pergi semayang. Bukan sekadar tak pergi semayang jemaah, tak semayang. Tak tutup aurat, tapi kekayaannya Allahu Rabbi. Langgar perintah Allah, Allahu Rabbi. Tetap Allah bagi dia nikmat berterusan. Sebab apa? Baik itu yang disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad
yang menyatakan ini. Kita hati-hati sama-sama tuan-tuan, ambil iktibar ini dan sampaikan pada kawan-kawan kita di luar sana. Ya, dalam satu riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW menyebutkan, Iza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj. Lebih kuranglah maknanya tuan-tuan untuk mudah kita faham. Apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala berterusan memberikan nikmat, kekayaan, kemewahan kepada seorang yang berterusan melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya, dia ni berterusan melakukan maksiat kepada Allah, tapi engkau lihat Allah terus memberikan nikmat kepada dia. Maka Nabi kata apa? Fa innama huwa istidraj. Ketahuilah bahawa itu adalah benda yang namanya istidraj. Istidraj ni apa tuan-tuan? Kita biasa sebut dalam kuliah kita. Istidraj ini dalam bahasa mudahnya untuk kita faham, ialah satu bentuk kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada pelaku-pelaku dosa. Pelaku dosa. Jadi bila mereka dapat terus benda ni, tu ada yang orang kata, sebahagian daripada kita kata apa? Kalau saya salah, nescaya Allah turunkan bala kepada saya. Tapi sebab Allah tak turunkan bala kepada saya, maka maksudnya saya tak buat salah lah. Kita tak boleh nilai begitu tuan-tuan. Ya? Tak boleh nilai begitu. Sebab kita kata tadi bahawa Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau dia turunkan nikmat berterusan kepada orang yang langgar perintah Allah, maka itu namanya istidraj, bentuk kenikmatan kepada pelaku dosa, supaya dia berterusan melakukan dosa yang akhirnya bimbang-bimbang mati dalam su'ul khatibah wal a'yaz billah. Itu perkara pertama tuan-tuan untuk kita ambil petang ini. Maknanya perkara pertama ialah ingat kemuliaan Ramadan kerana Al-Quran. Jadi kita manusia, kalau kita nak mulia, maka tak ada jalan lain. Ya, hendaklah kita meletakkan Al-Quran, hadis Nabi sebagai panduan di hadapan kita. Moga-moga kita beroleh rahmat dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Itu perkara pertama. Perkara yang kedua tuan-tuan yang boleh kita ambil pada petang ini ialah berkenaan dengan bila bulan Ramadan ini, maka saranan kita lihat daripada ulama-ulama salafus salih itu sendiri, ya, daripada sunnah Nabi SAW sendiri, saranan supaya memperbanyakkan membaca Al-Quran. Ya, saranan supaya memperbanyakkan membaca Al-Quran. Dalam erti kata, kalau kita termasuk di dalam erti kata memperbanyakkan membaca Al-Quran ini, ialah kalau boleh lah. Ya, kalau boleh khatam Al-Quran. Ya, kalau boleh khatam Al-Quran itu. Saya kata tadi, kalau boleh. Sebab apa? Sebab bukan semua orang mampu. Ya, bukan semua orang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak beratkan kita melainkan apa yang kita termampu. Baik, ini perkara kedua, ya. Saranan supaya kita memperbanyakkan baca Al-Quran di bulan Ramadan, dan kalau boleh khatam Al-Quran. Termasuklah juga di dalamnya memperbanyakkan amal-amal soleh di dalam bulan Ramadan. Pertama tuan-tuan, kita tengok. Kenapa kita kena banyak baca Al-Quran dalam bulan Ramadan ini? Kerana ini adalah perkara yang dibuat oleh baginda Nabi SAW. Dalam hadis menyebutkan bahawa apabila tiba bulan Ramadan, maka baginda SAW akan didatangi oleh Jibril untuk melakukan tadarus Al-Quran. Yang itu orang kita buat hari ini tuan-tuan, amalan tadarus Al-Quran dibuat pada bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab Nabi SAW buat perkara sedemikian bersama dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Ya, dalam hadis disebutkan bahawa pada setiap tahun, ya, sekali dalam bulan Ramadan, maka Jibril akan turun tadarus Al-Quran bersama dengan Nabi SAW, kecuali pada tahun kewafatan baginda Nabi SAW, dilakukan tadarus ini di antara Jibril dan baginda Nabi SAW 2 kali. Ya, yang sebelum-sebelum itu semuanya sekali setahun. Tapi pada akhir kehidupan Nabi, tahun akhir kehidupan Nabi SAW, ya, tahun yang mana Nabi wafat, pada tahun itu maka Jibril datang 2 kali. Tadarus berlaku 2 kali. Ya, cuma itu berkenaan dengan amalan tadarus Al-Quran. Jadi kita kata, kenapa, kalau orang tanyalah, kenapa bulan Ramadan baru nak banyak baca Al-Quran? Sebabnya ialah kerana kita kata kita nak ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tentang Quran. Kalau kita tengok amalan-amalan lain yang digalakkan oleh kenapa amalan-amalan kita kata baik disuruh kita buat berganda-ganda, berlipat kali ganda pada bulan Ramadan ini. Sebab apa? Kalau kita tengok sebagai contoh, kita kata, ya, yang biasa kita dengar ialah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan ini 30 hari 60 kali. Maknanya satu hari
Imam Syafi'i khatam Al-Quran 2 kali, subhanallah tuan-tuan. Ya, kita kalau boleh buatlah, kalau tak boleh tak apalah. Ya, buat sekadar mana yang kita mampu. Apa yang kita tidak boleh, kaedah, apa yang kita tak boleh lakukan keseluruhannya, janganlah ditinggalkan keseluruhan. Kita tak mampu nak khatam Quran, jangan tinggalkan Al-Quran keseluruhannya. Ya, baca yang mana kita mampu, tuan-tuan. Baik. Tengok ya, satu ungkapan yang keluar daripada Imam An-Nakhai menceritakan tentang kelebihan amal pada bulan Ramadan ini. Sebab itu kita kata tadi, saranan supaya memperbanyakkan baca Quran dalam bulan Ramadan, dan saranan supaya memperbanyakkan amal-amal soleh juga dalam bulan Ramadan ini. Imam An-Nakhai kata, "Saumu yaumin min Ramadan afdal min alfi yaumin, wa tasbihatun fihi afdalu min alfi tasbihah, wa rak'atun fihi afdalu min alfi raka'ah." Imam An-Nakhai kata, berpuasa satu hari di bulan Ramadan. Okey, berpuasa satu hari di bulan Ramadan, amalan itu menyamai 1000 hari, 1000 hari puasa dalam bulan-bulan yang lain. Satu hari Ramadan sama dengan 1000 kali puasa dalam bulan yang lain. Okey, tasbih, ucap tasbih. Satu kali ucap tasbih dalam bulan Ramadan, subhanallah, maka dia menyamai dengan kita mengucap 1000 kali tasbih pada bulan-bulan yang lain. Dan satu rakaat yang kita tunaikan pada bulan Ramadan, maka dia menyamai 1000 rakaat yang kita tunaikan pada bulan-bulan yang lain. Maknanya di sini, ya, daripada asar para ulama, salafus salih, tabi'in dan sebagainya, menunjukkan kepada kita bahawa amalan, ya, pada bulan Ramadan ini digandakan, ya, dilipatkan amalan kebaikan. Dan ada sebahagian daripada salafus salih yang mengatakan bahawa amalan baik digandakan dan amalan buruk juga diperbesarkan dosanya sekiranya dilakukan pada bulan Ramadan ini. Ya, wallahu alam, itu pandangan, ya, pandangan para ulama. Kita ni tuan-tuan, selaku umat Islam ni, kita berlapang dada dalam perkara yang kita boleh bertolak ansur. Ya, perkara yang memang dah qat'i dalam Quran, yang tu tak payah nak tolak ansur lagi lah, ya. Quran dah tetapkan kena tutup aurat, yang tu tak ada kompromi lagi lah. Islam dah tetapkan minum arak tak boleh, maka itu semua memang tak ada kompromi lagi. Tapi perkara-perkara yang tidak dijelaskan, maka itu banyak ruang untuk kita bertasamuh, kita bertolak ansur, ya. Baik. Jadi itu perkara yang kedua, saranan supaya kita memperbanyakkan membaca Al-Quran, kalau boleh kita khatam Al-Quran kita tadi. Cuma perkara yang terakhir kita sebut pada petang ini ialah berkenaan dengan saranan kita tadi supaya khatam Al-Quran kalau boleh, ya, khatam Al-Quran. Baik. Pertama kita ambil dalam bab khatam Al-Quran ini, ya, dalam bulan Ramadan ini. Khatam Al-Quran ini, pertama, dia bukanlah perkara wajib. Okey, khatam Al-Quran bukan perkara wajib. Jadi siapa yang mampu, maka itu adalah yang terbaik untuk dia. Tapi siapa yang tak mampu nak khatam Quran, ataupun kita kata sengaja malas nak khatam Quran, maka dia adalah tidak dikira sebagai orang yang berdosa. Tak adalah dikira dosa, cuma dia terlepas kelebihan. Terlepas kelebihan, ya. Kelebihan banyak, tuan-tuan, ya. Baik. Jadi cuma kita kata tadi, kalau mampu khatam Quran, dipersilakan. Kalau mampu ikut Imam Syafi'i, khatam Al-Quran 2 kali sehari, Allahu Rabbi, maka itu adalah yang terbaik. Silakanlah. Ramai kita kata dekat sana, sebenarnya kalau kita buat betul-betul mampu agaknya, kita boleh cubalah, ya. Kalau kita tak mampu nak buat macam tu, paling tidak pastikanlah kita tiap-tiap hari kena baca Al-Quran, ya, tiap-tiap hari baca Quran. Baik. Jadi kita kata tadi khatam Quran bukan perkara wajib, tapi kalau boleh buat, itu adalah perkara yang terbaik. Cuma dalam suasana kita hari ini, kita sedia maklumlah bahawa kita kata tak semua orang di Malaysia ni, kita kata khusus di Malaysia, tak semua orang di Malaysia ni, tuan-tuan, dia mampu baca Quran. Satu saya sebut, ya, bukan semua orang mampu baca Quran. Yang kedua, ada orang mampu baca Quran tapi dia tak mampu khatam Quran sebab dia baca terangkat-rangkap. Jadi yang itu kita kena raih, kita kena faham bahawa setiap orang tidak diberikan kelebihan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi kita kata tadi, kita maklum bahawa tidak semua orang mampu menghabiskan Al-Quran. Sebab itulah datangnya amalan para ulama kita hari ini yang menyarankan supaya dibahagi-bahagikan juzuk-juzuk Al-Quran itu. Yang kita tengok orang kita biasa buat, si fulan bin si fulan ini ambil 5 juzuk, orang ni ambil 5 juzuk, dah 10 juzuk, orang ni ambil lagi 5 juzuk, 6 orang, maka
habislah dia. Jadi kiranya satu Quran tu dah selesai. Baik, kita kata dalam bab membahagi-bahagikan juzuk Al-Quran yang diamalkan atau dilakukan oleh masyarakat kita pada hari ini, awak ambil 5 juzuk, balik baca. Awak ambil 3 juzuk, balik baca. Begitulah ya. Nanti di akhir Ramadan kita akan buat majlis khatam Al-Quran. Persoalan yang timbul sekarang ini ialah, boleh ke kita bahagi-bahagikan juzuk-juzuk yang macam tu? Adakah perkara macam ni dibenarkan oleh Nabi atau dilarang oleh Nabi? Itu perkara asas kena tengok. Baik. Untuk ini saya sebutkan saja, tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa nak lebih lanjut, boleh rujuk kepada irsyad fatwa yang telah dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan. Boleh tengok dekat situ detail. Cuma saya sebut dekat sini, boleh ke tidak kita membahagi-bahagikan juzuk-juzuk Al-Quran itu, orang ni ambil sekian, orang ni ambil sekian dan sebagainya. Baik. Persoalan membahagi-bahagi juzuk Al-Quran ini, kita kata dia adalah merupakan perkara ijtihad. Perkara ijtihad ulama. Bila ijtihad ni, terpulanglah. Terpulang. Baik, bila perkara ijtihad kita kata tadi, ulama kita hari ni tuan-tuan, dia buat sebegitu sebab apa? Sebab kita dah sebut awal tadi, tak semua orang mampu baca Quran, tak semua orang mampu khatam Quran. Jadi kita bahagi-bahagikan juzuk macam tu sebagai usaha ataupun ikhtiar, galakkan daripada ulama-ulama kita supaya semua orang boleh baca Quran. Okey. Kalau kita kata kau bulan Ramadan kena khatam Quran, dia dahlah baca Quran, terangkat-rangkat, kita paksa pula dia khatam Quran, kita bimbang akhirnya. Jangankan dia nak baca, terus dia tak baca Quran sebab dia rasa susah sangat dah. Jadi kita ambil mudah, kita ambil jalan apa kita kata yang tidak mengabaikan syariat, maka kita bahagi-bahagikan begitu supaya apa? Supaya semua orang mempunyai kita kata peluang untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau orang tanya salah ke tidak kita membahagi-bahagikan juzuk itu, jawapan dia tak salah. Kenapa tak salah? Kerana dia adalah perkara ijtihad para ulama. Kelompok ulama berijtihad begitu untuk memberi galakan kepada orang kita supaya mereka ni ada semangat untuk membaca Al-Quran. Sebab bila dia tengok 4 juzuk, dia rasa insya-Allah boleh selama 30 hari ni, insya-Allah dia kata begitu. Jadi memberikan satu dorongan untuk dia baca Al-Quran. Sebab kita faham, kita kata boleh bahagi-bahagikan juzuk begitu sebab bila mana dia baca Quran, maka dia dapat pahala. Okey, baca Quran dapat pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang baca Al-Quran, bukan baca Quran. Siapa yang baca harfan, satu huruf daripada Al-Quran, satu huruf je daripada Al-Quran, maka Nabi kata falahu bihi hasanah, maka baginya akan dapat hasanah, kebaikan. Jadi bila baca Quran maka dapat kebaikan. Okey, begitu juga. Ustaz, saya ni tersangkut-sangkut lah baca. Ustaz, saya rasa saya tak nak baca lah. Baik, sebelum kita jawab soalan itu, kita kena sebut dekat sini bahawa setiap daripada kita kena belajar Quran. Dan kena belajar Quran ni macam mana? First, kena cari tok guru. Belajar secara bertalaqi dengan tok guru. Lepas daripada dah tamat khatam dengan tok guru, maka ketika itu bolehlah kita ambil jalan lain dengan tengok video ke, dengan tengok YouTube ke. Tapi first, mesti kita cari tok guru dulu. Sebab kita nak tengok makhraj macam mana, sebutannya macam mana. Selain daripada kita sebut tentang barakah, ambil daripada tok guru tu. Jadi, orang yang tersangkut-sangkut baca Quran, jangan risau. Islam ni agama yang memudahkan. Dalam satu hadis Nabi kata, wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta' fihi ma huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Okey. Nabi kata apa? Wallazi yaqra'ul Quran, orang yang baca Quran dalam keadaan wa yatata'ta'. Wa yatata'ta' ni maknanya kita kata tersangkut-sangkutlah, bahasa mudah kita kata. Okey, fihi, dalam masa dia membaca tu sangkut-sangkut, okey. Wa huwa alaihi syaqqun, dan dia rasa susah nak menyebut perkataan Al-Quran itu, tapi dia tetap usaha untuk baca, belajar. Walahu ajran, orang ni dapat 2 pahala. Dapat 2 pahala. Okey, dapat 2 pahala. Pahala kerana apa? Baca Quran. Pahala kerana usaha dia untuk baca Quran. Lalu orang yang boleh baca Quran pun datang tanya, kalau dia dapat 2 pahala, Ustaz, saya yang boleh baca dengan lancar ni, saya baca, berapa saya dapat? Orang yang lancar baca Quran, bagus baca Quran, terus baca Quran,
tak ada sangkut-sangkut, tak ada masalah, maka dia akan bersama dengan kiramil bararah, bersama dengan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Rabbi. Itu kita kata tadi ya. Jadi isu khatam Quran ni kita sebut tadi, membahagi-bahagikan juzuk Al-Quran itu tak ada masalah. Boleh. Kenapa? Perkara ijtihad, tuan-tuan. Ya, perkara ijtihad. Cuma kita kena sebut dekat sini bahawa kita namakan khatam Al-Quran itu, seorang tu dinamakan dia telah khatam Al-Quran hanya apabila dia telah selesai membaca daripada juzuk pertama sampai juzuk 30. Maknanya, apabila seseorang itu telah selesai baca 30 juzuk Al-Quran, maka barulah dia dinamakan sebagai khatam Al-Quran. Tapi kalau dia tak habis, dia cuma baca 4 juzuk saja, maka dia dianggap membaca Al-Quran. Dia belum khatam lagi. Khatam mesti habis 30 juzuk Al-Quran tersebut. Baru nama khatam. Cuma kita sarankan dekat sinilah, ya, amalan orang kita pada hari ni. Saya bagi contoh lah untuk memudahkan kita ni, ya. Kita kata dalam bahasa yang mudahnya kita kata macam ni lah. Nak baginya orang kita tadi, kita kata orang ni ambil 5 juzuk. Orang ni ambil 5 juzuk. Maka dalam satu grup tu kita katalah ada 6 orang. Ya, ada 6 orang. Orang ni dah baca 5 juzuk, 5 juzuk, 5 juzuk dan sebagainya. Maka dia akan duduk di akhir Ramadan dalam satu majlis khatam Al-Quran. Okey, baik. Ini tidak dinamakan khatam Al-Quran. Tidak dinamakan majlis khatam Al-Quran. Sebab apa? Sebab tak ada di antara mereka yang selesai membaca 30 juzuk. Tak ada. Jadi, apa yang kita nak berikan pandangan dekat sini, saranan dekat sini ialah, kalau kita bahagi-bahagikan juzuk kepada 6 orang sebagai contoh, orang ni ambil 5, orang ni ambil 5, orang ni ambil 5 dan sebagainya, ya, 30 juzuk orang ni semua ambil, maka pastikan ada seorang di antara 6 orang ni tadi, ya, pastikan mesti ada seorang di antara 6 orang ni tadi yang khatam Al-Quran. Okey, 5 orang tadi cuma baca 4 juzuk, 4 juzuk, 4 juzuk saja. Pastikan seorang tu mesti dia, walaupun dia ambil 4 juzuk, tapi pastikan dia membaca keseluruhan Al-Quran. Bila dia baca keseluruhan Al-Quran, kemudian dia duduk dalam satu majlis bersama dengan 5 orang kawan dia tadi yang tak habis baca Quran lagi tadi, maka fadilat khatam itu insya-Allah kelebihannya pun akan dapat kepada orang yang duduk sekali dalam majlis khatam Al-Quran. Itu saranan kita. Ya, sebab kalau orang ni baca 5, 5, 5, 5 duduk dalam satu majlis, maka fadilat khatam Quran tu tak dapat. Tapi kalau semua baca 5, 5, 5, 5, lepas tu ada orang yang last, orang yang ke-6 tu dia kata tak apa, saya akan baca keseluruhan Al-Quran. Okey, Alhamdulillah, kita nak macam tu. Itu jalan penyelesaian dia. Duduk dalam majlis, maknanya di antara 6 orang tu ada seorang yang telah khatam Al-Quran, yakni telah selesai membaca daripada juzuk pertama sampai juzuk ke-30. Kita ambil ni daripada apa? Kita ambil daripada Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ini, dia kata apa? Iza khatamal Quran. Diriwayatkan tentang Anas bin Malik. Iza khatamal Quran, jama'a waladahu wa ahla baitihi fada'a lahum. Okey, Anas bin Malik kata, Anas bin Malik ini diriwayatkan bahawa beliau apabila selesai khatam Al-Quran, yakni selesai membaca 30 juzuk Al-Quran, maka dia akan memanggil, dia akan mengumpulkan seluruh ahli keluarga dia, anak-anak dia, duduk dalam satu majlis, fada'a lahum, dan dia berdoa untuk mereka semua sekali. Maknanya, orang yang tidak khatam Quran tapi berada dalam majlis tersebut, insya-Allah mereka akan mendapat kelebihan-kelebihan juga, insya-Allah. Ya. Antara kelebihannya ialah majlis tersebut dinaungi oleh malaikat. Majlis tersebut majlis yang mana doa Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kita nak sebut dekat sini ialah orang yang tak khatam Al-Quran, yang tak habis baca Quran pun, sekiranya dia dijemput ataupun ada peluang untuk berada di dalam majlis khatam Al-Quran, maka hadirilah majlis tersebut. Jadi dekat sini kita kata tadi apa? Pertama, pembahagian juzuk-juzuk Al-Quran itu ada kepada orang ni ambil 4 dan sebagainya, maka itu tidak menjadi kesalahan kerana dia perkara ijtihad ulama. Yang kedua kita kata tadi, walaupun orang ni tak sempurna habis khatam Quran, tapi bila dia baca Quran tetap dapat pahala, termasuk orang yang tersangkut-sangkut membacanya tadi. Dan kita bagi saranan tadi bahawa kalaulah kita dah bahagikan juzuk itu kepada 6 orang, maka pastikan di kalangan 6 orang ini ada yang selesai menghabiskan 30 juzuk Al-Quran. Sebab apa kena buat gitu? Untuk mendapatkan fadilat, kelebihan majlis khatam Al-Quran.
Jadi itu apa yang kita sebut. Moga-moga sedikit sebanyak yang kita sebut pada tengah hari ini, petang ini, bermanfaat untuk kita bersama insya-Allah. Jadi sebagai kesimpulan lah. Kesimpulan pertemuan kita di alam maya pada petang ini, moga-moga kalau ada izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bertemu di lain ketika pula insya-Allah, jadi apa yang kita simpulkan di sekat sini, bahawa pertama, kemuliaan kita adalah tergantung dengan sejauh mana kepatuhan kita kepada Allah dan kepada Nabi, sebagaimana kemuliaan Ramadan terkait dengan kemuliaan Al-Quran. Okey, pertama. Yang kedua, kita kata tadi bahawa perbanyakkanlah, terutama di dalam bulan Ramadan ini, untuk kita membaca Al-Quran dan juga amal-amal soleh yang lain. Terutama dalam bulan Ramadan ini. Sebab apa? Sebab dalam bulan Ramadan ini, dalam asar yang disebutkan oleh salafus saleh, bahawa mereka menyebutkan bahawa amal di dalam bulan Ramadan ini, satu amalan menyamai 1000 amalan tersebut dalam bulan yang lain. Sehingga kan ada hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari tentang gandaan pahala ini. Saya sebut satu, iaitu orang yang dalam bahasa Melayunya lah lebih kurang, umratun fi Ramadan, umrah dalam bulan Ramadan ini, umrah dalam bulan Ramadan, taqdi hujjatan au hujjatan ma'i. Orang yang buat umrah dalam bulan Ramadan, maka pahalanya menyamai orang yang buat haji. Orang yang buat umrah dalam bulan Ramadan, pahala dia menyamai orang yang buat haji, atau orang yang buat haji bersama-sama dengan aku. Nabi kata gitu. Jadi ini cuma kena fahamlah tuan-tuan dalam musim PKP sekarang ni, tak boleh lagi umrah sana, kerana kerajaan kita kata Saudi pun, kita pun dah menutup ruang, maknanya tak boleh pergi ke tempat-tempat yang ada perkumpulan ramai-ramai. Jadi pada ketika ini, ketaatan kepada ulil amri adalah wajib. Maka pemerintah tak bagi kita untuk pergi buat umrah, tak pergi sembahyang jemaah dan sebagainya, bukan semata-mata kerana halang kita nak beribadah, tidak. Tapi kerajaan atau ulil amri melihat kepada maslahah yang lebih besar. Jadi kita doalah tuan-tuan, ramai-ramai moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala lenyapkan penyakit COVID-19 ini insya-Allah daripada dunia dan daripada Malaysia khususnya. Dan yang ketiga, kita sebut kedua tadi, perbanyakkan baca Al-Quran. Kenapa? Ataupun amal-amal yang baik. Kenapa? Kerana ada gandaan pahala di bulan ini. Baik. Yang ketiga, yang akhir sekali, kita kata berusahalah untuk membaca Al-Quran. Satu saya sebut, berusahalah untuk baca Quran. Baik. Kalau mampu, berusahalah untuk khatam Al-Quran. Berusahalah untuk baca Quran. Kalau mampu, usahalah untuk khatam Al-Quran. Kalau tak mampu, nak khatam, duduklah dalam majlis khatam Al-Quran. Moga-moga kita dapat tempias kebaikan. Dan orang yang tak mampu baca Quran, tak mampu juga nak khatam Quran, tak mampu baca Quran, tak mampu juga nak khatam Quran, datanglah ke majlis khatam Al-Quran. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan, manfaat kepada kita bersama. Tapi jangan lupa bahawa kita sebut tadi, belajar Al-Quran adalah satu benda yang dituntut, terutama dalam bab suratul Fatihah, sebab dia rukun dalam solat. Jadi nak belajar baca Quran ini, mesti belajar dengan tok guru dulu, berhadapan, talaqi, lepas tu barulah boleh kita belajar daripada YouTube ke, daripada video ke, daripada apa ke. Baik. Jadi saya rasa sedikit sebanyak 3 iktibar, 3 pengajaran yang boleh kita ambil untuk petang ini dalam pertemuan kita pada hari ini. Yang pertemuan ini yang mana kita kata tazkirah yang dianjurkan oleh Surau Taman Seroja Bandar Baru Salak Tinggi ini. Moga-moga kita semua mendapatkan manfaat bersama insya-Allah. Jadi itu 3 kesimpulan yang kita sebutkan pada petang ini tuan-tuan. Moga kita moga-moga kita mendapat keberkatan, moga-moga kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doalah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita daripada penyakit-penyakit, melenyapkan coronavirus ataupun COVID-19 ini daripada dunia dan daripada Malaysia insya-Allah. Jadi yang mana kita kata baik, kita ambil dan kita laksana. Yang mana salah silap itu kesilapan saya, minta ampun, minta maaf. Mungkin ada salah dan silap di situ. Jadi sekali lagi kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala,
Moga-moga kita bertemu di lain ketika insya-Allah. Moga-moga kita diberi ruang untuk bertemu di lain pertemuan insya-Allah ya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Jadi untuk itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.